Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 KSSM bab 4 era peralihan kuasa British di negara kita, dengan di bawah tajuk kecilnya British Military Administration ataupun BMA. Baiklah, sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Di bawah tajuk British Military Administration ataupun BMA, ada 3 perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, latar belakang BMA. Yang kedua, tugas BMA. Dan yang ketiga, kegagalan pemerintahan BMA. Baiklah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, latar belakang BMA. British Military Administration BMA di Tanah Melayu bermula pada 12 September 1945 setelah Jepun menyerah kalah. Ingat, selepas Jepun menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua, BMA kembali memerintah Tanah Melayu. Bila BMA kembali memerintah? Selepas Jepun menyerah kalah. BMA merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, iaitu pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara. Perancangan bagi hal ehwal awam di Tanah Melayu dilakukan oleh Timbalan Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam, Brigadier General H.C. Whelan. Okey, untuk pentadbiran di Tanah Melayu, Ketua Pentadbiran adalah Lord Mountbatten. Manakala bagi perancangan hal ehwal awam di Tanah Melayu adalah terletak di bawah Brigadier General H.C. Whelan. Semuanya adalah di kalangan golongan tentera. Bila BMA bermula? Selepas Jepun menyerah kalah. Okey, kita lihat tugas BMA. Tugas BMA semua ada 2 saja. Yang pertama, mengembalikan kestabilan atau keamanan di Tanah Melayu. Yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Memulihkan apa? Memulihkan kepercayaan rakyat. Dia punya formula, kembali pulih. Tengok penerangan formula. Kembali merujuk kepada mengembalikan. Mengembalikan berasal daripada perkataan kembali, iaitu kembalikan apa? Kembalikan keamanan ataupun kestabilan Tanah Melayu. Yang kedua, pulih. Pulih merujuk kepada memulihkan. Memulihkan berasal daripada perkataan pulih. Nak pulihkan apa? Pulihkan kepercayaan rakyat. Okey, kita lihat satu persatu. Tugas yang pertama, mengembalikan kestabilan ataupun keamanan Tanah Melayu. BMA berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan 2 cara. Yang pertama, membubarkan pasukan MPAJA, iaitu Malayan People Anti-Japanese Army pada 1 Disember 1945. Kalau pelajar tak ingat tahun, yang penting ingat membubarkan apa? Membubarkan MPAJA dah cukup. Yang kedua, mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dikembalikan semula. Jadi semua ada apa usaha daripada BMA untuk mengembalikan keamanan Tanah Melayu? Ada 2 usaha. Yang pertama, membubarkan MPAJA. Yang kedua, mengarahkan senjata dipulangkan semula. Namun BMA gagal. Yang pertama, mengumpulkan semula senjata daripada MPAJA. Dan yang kedua, membenteras kegiatan jenayah, keganasan ataupun kongsi gelap. Dan yang terakhir, dia gagal untuk mengatasi masalah ketegangan kaum. Jadi ada apa perkara dia gagal? 3 perkara dia gagal untuk mengembalikan keamanan. Yang pertama, gagal mendapatkan semula senjata daripada MPAJA. Jika tak dapat balik senjata, bermaksud negara akan berada dalam keadaan terancam. Jadi tak akan wujud keamanan. Yang kedua, gagal untuk mengekang kegiatan jenayah, kongsi gelap dan juga keganasan. Jadi macam mana nak aman bila ada jenayah, keganasan dan juga kongsi gelap. Dan yang ketiga, gagal untuk mengatasi masalah ketegangan kaum. Jadi tugas yang pertama BMA adalah gagal kesimpulannya. Jadi ingatlah macam mana cara BMA mengembalikan keamanan. Ada 2 cara. Membubarkan MPAJA dan meminta senjata dipulangkan semula daripada MPAJA. Okey, tugas yang kedua, memulihkan kepercayaan rakyat. Sebagaimana yang kita tahu, waktu zaman Jepun, rakyat hidup dengan menderita dan sengsara. Akibat yang pertama, bekalan makanan sukar didapati. Yang paling penting waktu zaman Jepun, bekalan makanan. Makanan susah sungguh nak dapat. Bila tiada makanan, akan berlaku masalah kebuluran. Ramai rakyat yang kebuluran. Bila rakyat ramai yang kebuluran, akan menyebabkan berlakunya wabak penyakit seperti biri-biri akibat kurang zat makanan.
punca penderitaan dan juga kesengsaraan disebabkan oleh tiada makanan. Bila tiada makanan, berlaku kebuluran. Bila berlaku kebuluran, menyebabkan wabak penyakit seperti biri-biri. Okey, BMA mengambil alih pentadbiran Tanah Melayu bagi mengembalikan kepercayaan rakyat kepada British dan menjamin keselamatan mereka. Antara tindakan British untuk memulihkan kepercayaan rakyat ada dua tindakan. Yang pertama, memulihkan sosioekonomi Tanah Melayu seperti ladang getah dan lombong biji timah. Yang kedua, membaiki infrastruktur dan kemudahan kesihatan yang rosak akibat perang. Kenapa kemudahan kesihatan sangat penting? Sebab waktu ni wabak penyakit di Tanah Melayu sangat banyak, terutama sekali wabak penyakit biri-biri akibat kurang daripada zat makanan. Jadi kemudahan kesihatan sangat penting. Jadi dua tindakan yang utama British buat. Yang pertama, memulihkan balik ekonomi seperti ladang getah dan juga lombong biji timah. Dan yang kedua, membaik pulih kemudahan kesihatan. Bila rakyat sihat, rakyat akan kembali percaya kepada British. Bila rakyat ada ekonomi terjaga, pendapatan cukup, taraf hidup mereka meningkat dan mereka akan kembali percaya kepada British. Jadi ada dua tindakan British untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Yang pertama, memulihkan ekonomi dan yang kedua, membaiki kemudahan kesihatan. Okey, dan yang terakhir adalah kegagalan BMA. Yang pertama, memulihkan sosioekonomi. BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk jentera, alat ganti, mesin dan juga teknologi. Tiga perkara itu sukar untuk dibawa masuk menyebabkan ekonomi sukar untuk dipulihkan. Apa perkara yang sukar dibawa masuk ke Tanah Melayu? Jentera, alat baiki mesin dan juga teknologi. Menyebabkan segala teknologi yang berkaitan dengan ekonomi Tanah Melayu tidak dapat dibaiki. Yang kedua, gagal untuk memulihkan kekacauan. Ini menjadikan rakyat hampa dengan ketidakupayaan BMA menangani masalah tersebut. Segala kekacauan, BMA gagal untuk atasi masalah tersebut. Jadi menimbulkan kesedaran bahawasanya rakyat mestilah sentiasa bersikap berwaspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Timbul kesedaran supaya tidak mempercayai kuasa asing dan sentiasa berwaspada dengan kuasa asing ataupun pihak asing. Jadi dua kegagalan yang utama. Yang pertama, memulihkan ekonomi disebabkan oleh British tidak berjaya membawa masuk segala jentera, mesin dan juga teknologi. Yang kedua, British juga gagal untuk memulihkan kekacauan ataupun keamanan di Tanah Melayu. Disebabkan oleh ketidakupayaan BMA untuk menangani masalah tersebut. Jadi timbul kesedaran tentang apa? Tentang ketidakpercayaan kepada orang asing. Lagilah mereka tak percaya kepada orang asing. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244 iaitu 10 markah. Baiklah kita bincang satu persatu. Soalan A dulu. Nyatakan tugas BMA di Tanah Melayu. Apa kehendak soalan? Tugas BMA. Ada formula tak untuk tugas BMA? Ada. Apa formulanya? Kembali pulih. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roma dan 2 Roma kan? Bila ada nombor 1 Roma dan 2 Roma bermaksud jawab terus ya, tak perlu ambil pembuka soalan. Jadi kembali itu merujuk pada apa? Mengembalikan kestabilan ataupun keamanan. Pulih itu merujuk kepada memulihkan kepercayaan rakyat. Jadi 2 markah. Okey, soalan B ditanya, bagaimanakah BMA melaksanakan tugas di soalan 1A? Soalan 1A tadi, ada berapa tugas yang kita hurai? 2 tugas. Formulanya apa? Kembali pulih. Jadi kena hurai dua-dua tugas tersebut. Okey, tengok di ruangan jawapan soalan B ni. Tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman? Jika tak ada, bermaksud nak jawab macam mana ni? Kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan dulu. Jadi ambil balik pembuka dekat soalan. BMA melaksanakan tugas mengembalikan kestabilan dan keamanan ialah membubarkan pasukan MPAJA pada 1 Disember 1945, titik. Lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Ingat nah, lepas titik, wajib bawa masuk penanda wacana. Contoh penanda wacana, selain itu, sampai itu, seterusnya. Tapi di sini, Cik nak ajak penanda wacana menggunakan number. Jadi start dengan kedua. Mengapa kedua? Sebab kita masuk huraian ataupun isi yang kedua. Jadi start dengan kedua. Kedua koma, mengarahkan semua senjata yang diberikan kepada mereka semasa pendudukan Jepun dahulu dikembalikan semula, titik. Macam mana nak urai tugas yang kedua pula? Menggunakan perkataan manakala. Manakala BMA melaksanakan tugas memulihkan kepercayaan rakyat dengan memulihkan sosioekonomi Tanah Melayu seperti ladang getah dan lombong biji timah.
titik. Lepas titik, wajib bermasuk penanda wacana. Ingat nah. Jadi penanda wacana yang cikgu gunakan kedua. Mengapa kedua? Sebab merujuk kepada huraian yang kedua untuk isi yang kedua. Kedua, membaiki infrastruktur dan kemudahan kesihatan yang rosak akibat perang. Okey, last sekali soalan akibat ditanya. Di akhir pentadbiran BMA di Tanah Melayu, mereka gagal untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang diharapkan oleh penduduk tempatan. Apakah pengajaran yang dapat diperolehi daripada pentadbiran BMA di Tanah Melayu? Apakah anda soalan? Pengajaran di sebalik pentadbiran BMA. Okey, tengok di ruangan jawapan tak ada kan nombor 1 Roman dan 2 Roman. Jika tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman di ruangan jawapan, bermaksud kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Jadi ambil bilik pembuka soalan. Pengajaran yang dapat diperoleh daripada pentadbiran BMA di Tanah Melayu ialah tidak mudah mempercayai orang asing. Titik. Huraiannya. Huraian bermula perkataan hal ini. Ingat nah. Huraian bermula perkataan apa? Hal ini. Hal ini kerana orang asing suka mengambil kesempatan atas kesenangan negara kita. Titik. Lepas titik, masuk contoh. Contohnya, British mengaut keuntungan dari hasil bumi di Tanah Melayu seperti getah dan biji timah. Titik. Last sekali, masuk kesan. Kesannya menyebabkan penduduk Tanah Melayu hidup dalam kemiskinan akibat ditindas oleh kuasa asing. Okey, hanya sekadar itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.